Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi malam 26 April 2021 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Berita utama, musim kering yang boleh mengakibatkan jerebu dan kebakaran tanah gambut dijangka akan melanda bahagian Miri dalam masa terdekat. Oleh yang demikian, Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin, dalam lawatan kerjanya ke Menara Tinjau Tudan pada Sabtu telah menggesa agensi-agensi berkaitan untuk bersiap sedia dalam menghadapinya. Seperti yang dilaporkan, katanya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Miri telah menerima 10 kes secara purata dalam sehari bagi kebakaran terbuka termasuk di kawasan kampung. Sehubungan dengan itu, tambahnya pos kawalan pencegahan awal kebakaran di Kuala Baram akan diwujudkan di samping peranan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK akan diperkasakan bagi membendung masalah ini. Berita seterusnya mengenai program Takarub Ramadan yang diadakan di beberapa buah kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota baru-baru ini. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, beberapa buah surau telah dipilih untuk diadakan penyampaian sumbangan kepada golongan asnaf. Pada Sabtu, beliau sendiri telah menghadiri program berkenaan yang diadakan di Surau Al-Mukarrabin, Kampung Nauran, Limbang dengan 10 orang asnaf telah menerima sumbangan bagi meringankan beban menyambut Ramadan. Dalam program itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota turut mengumumkan berita baik kepada penduduk Kampung Nauran bahawa geran projek kecil luar bandar RTP bagi menambah baik Surau Al-Mukarrabin telah diluluskan dengan peruntukan RM50,000. Berikut pula, Kampung Semerah Padi Fasa 2 baru-baru ini tidak ketinggalan mengadakan program pengagihan bubur lambuk bersempena bulan Ramadan. Program ringkas anjuran kawasan rukun tetangga KRT, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta gabungan Parti Sarawak GPS Kampung Semerah Padi Fasa 2 itu bukan sahaja memupuk amalan bersedekah, malah menjadi satu acara memeriahkan sambutan Ramadan tahun ini. Menariknya, pengagihan bubur lambuk tersebut turut disertai Menteri Muda Undang-Undang, Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek Merangkap Adun Semariang, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Beliau berpeluang beramah mesra bersama penduduk setempat di samping mengambil maklum mengenai permasalahan yang ada di kawasan itu. Selanjutnya, pengagihan buah kurma di kawasan Serike pada Isnin. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusuf Abdul Wahab kepada Ketua Kaum dan wakil daripada setiap kawasan untuk diagihkan kepada Ketua Isi Rumah KIR yang beragama Islam. Kesempatan itu turut digunakan Insinyur Yusuf untuk mengingatkan penduduk agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Berbalik ke laporan mengenai pengagihan bubur lambuk. Di Dun Batu Danau, program anjuran Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas pada Sabtu adalah medium terbaik bagi menjalin dan mengeratkan hubungan baik antara kaum. Menurut adunnya Paulus Palu Gumbang, penganjuran pada tahun ini diadakan di Kampung Belading. Melalui program itu, beliau selaku pengerusi Saberkas Cawangan Batu Danau memuji kerjasama yang ditunjukkan oleh penduduk setempat yang bertungkus lumus melancarkan aktiviti sedemikian walaupun berbeza agama. Manakala di Simunjan, program pengagihan bubur lambuk diteruskan lagi oleh PBB Cawangan Simunjan memfokuskan penduduk di Zon 3 Sungai Apin pada Sabtu. Pengagihan kali ini melibatkan 4 kampung yang terdiri daripada Kampung Selangking, Kampung Tanjung Harapan, Kampung Sungai Apin dan Kampung Pantong Melayu. Program secara gotong royong memasak bubur lambuk itu melibatkan ahli-ahli parti PBB Cawangan Simunjan dan ranting PBB di Zon 3 Sungai Apin. Antara masjid dan surau yang terlibat dengan pengagihan bubur lambuk itu adalah seperti tertera. Sebanyak 600 bungkusan bubur lambuk telah diagihkan oleh Timbalan Ketua Cawangan PBB Simunjan, Bojeng Ali, yang mewakili Adun Simunjan, Auladris. Beralih ke laporan vaksinasi COVID-19. Seramai 120 individu warga emas telah menerima suntikan vaksin dos pertama COVID-19 fasa kedua di daerah Mukah pada Ahad. Sepanjang tinjauan yang dijalankan UKAS, rata-rata penerima berpuas hati dan memuji perkhidmatan yang diterima semasa berada di pusat vaksinasi berkenaan. Kita ada jawab nervous bila dah okey dah, bila dah diambil so farnya saya apa layanan sudah alhamdulillah lah, nang saya muji lah. Jadi yang pun flow dalam pun bagus juga lah.
selesa rasanya bila dah komplit semua yang nak diambil kita lah. Saya rasa gembira juga melihat susunan yang teratur lah untuk melaksanakan tugas-tugas vaksin ini. Dan begitu juga saya rasa setelah masuk tadi, saya lihat perjalanan vaksin ini sangat baiklah dan teratur. Saya ngerti sedikit kena layanan kerja-kerja di sini adalah mesra lah, dari waktu masuk sampai ke dalam, sampai injection sampai habis lah. Selepas injection saya rasa macam biasa saja lah, sakit pun sakit sikit saja, macam kena gigit semut saja lah, macam tu lah. Dalam pada itu, mereka turut mengesyorkan agar lebih ramai individu tampil mendapatkan vaksin demi perlindungan diri, keluarga dan orang lain. Saya menyeru kepada kawan-kawan saya dan saudara saya supaya mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin 19 supaya kita selamat. Tak usah risau lah pasal vaksin ni, sebab tak ada rasa apa-apa lah bagi saya lah. Jadi harap semua masyarakat datang untuk vaksin. Untuk ahli masyarakat keseluruhan warga Mukah, amnya seperti mana yang kita maklum, lagi ramai yang belum mendaftar. Kita berharap akan dapat mendaftar dan mendapatkan vaksin seperti mana ahli masyarakat lain. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.